وصحبه أجمعين. إن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وإن أحسن الحديث محمد صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله إنما الشفاء العي السؤال اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشى. Amma ba'd. Pertama-tamanya kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keizinannya dan kebenarannya untuk kita meneruskan sesi pengajian pada petang ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada saudara tuan rumah Hamzah dan isteri di atas kesudian mereka, budi baik, jasa baik mereka untuk mengizinkan kita meminjamkan kediaman rumah mereka pada petang ini. Sesungguhnya tiada kata-kata yang dapat saya gubah untuk menggambarkan perasaan syukur dan terima kasih kepada beliau yang seindah bahasa untuk ku gambarkan perasaan terima kasihku kepadamu. Jikalau boleh ku terbang ke awan biru, ingin ku ukir namamu di atas awan sana. Sebenarnya bila masuk bulan 5 ini telah genap setahun kita ataupun saya secara peribadinya mengadakan kuliah ataupun bersama-sama dengan saudara dan saudari, tuan-tuan dan puan-puan ikhwah semua di dalam usrah atau kuliah mingguan seperti ini. Dan syukur alhamdulillah dalam tempoh tersebut kita telah berjaya membudayakan program-program ilmu seperti ini. Dan sekarang kita sudah pun ada program lain seperti kelas bahasa Arab yang dikendalikan oleh Dr. Yusuf dan juga kelas Al-Quran untuk anak-anak. Semuanya berkat hasil doa dan kesungguhan dan keikhlasan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mewajarkan, yang menjadikan ataupun yang memberikan usaha kita untuk mengadakan program seumpama dengan ini menjadi kenyataan. Dan besarlah harapan kita semua kiranya program seumpama dengan ini akan dapat diteruskan lagi sehingga ke pada bila-bila masa yang akan datang. Penceramah, ustaz, guru, naqib datang dan pergi. Yang kekal ialah majlis ini. Dan antumlah orang yang akan menentukan riwayat usia atau umur program ini untuk terus kekal pada masa-masa akan datang. Saya akan balik, Dr. Yusuf pun akan balik, Ustaz Joe pun akan balik ke tanah air. Yang tinggal ialah antum yang baru-baru ini untuk mengambil alih. Dan antumlah yang akan menentukan pula sejauh mana keberkesanan ataupun sejauh mana usia program ini akan terus berlangsung. Dan apabila orang baru pula sampai ke sini, maka antum didiklah mereka, antum asuhlah mereka supaya mereka faham dan boleh meneruskan tradisi pengajian ilmu seperti ini bila antum kembali ke tanah air. Maka inilah proses tarbiyah sebenarnya yang ada dalam program seperti ini. Dan antara polisi utama di bawah pentadbiran Dr. Yusuf sekarang ialah tarbiyah ataupun pendidikan. Itu yang kita nak laksanakan ataupun kita nak lihat kejayaannya dalam tempoh setahun dan 2 tahun ini, insya-Allah. Dan program seperti ini ikhwah tidak ada agenda tersembunyi di sebaliknya. Ada orang bertanya kepada kita bila kita menyampaikan kuliah-kuliah ilmu seperti ini, apa agenda agaknya di sebalik semua program itu?
kita pun tanya balik kepada dia, agenda apa? Tak ada agenda sebenarnya di sebalik program seperti ini. Kamu orang UMNO ke? Kamu orang PAS ke? Kamu keadilan ke? Kamu sokong Liverpool ke? Sokong Chelsea ke? Semua dijemput hadir bersama-sama dalam program seperti ini. Maknanya tidak ada agenda yang kita nak sembunyikan. Cuma yang perkara yang saya cuba untuk ketengahkan dalam program ini ialah untuk mengajak kita semua, saya dan ikhwah, kembali meneliti, menganalisa dan memahami, seterusnya menghayati teks-teks Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jika itu anda kata satu agenda, tak apalah. Kerana agenda itu bersifat universal. Yang patut, yang wajar, yang wajib dikongsikan dan disebarkan oleh semua orang. Tak kira sama ada orang itu ustaz, engineer, botanis, geologis, bahkan Pak Habib sekalipun mempunyai tanggungjawab dan kewajipan untuk menyampaikan message yang terkandung di dalam teks-teks Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah akan meneruskan, memberikan, mengurniakan keazaman kepada kita, semangat dan tekad serta usaha untuk kita sama-sama mengembeling bahu dan tenaga meneruskan program-program tradisi pengajian ilmu seperti ini, insya-Allah. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan yang jauh hari lagi budiman, kita kembali kepada tajuk yang telah dispesifikkan pada petang ini, iaitu sahabat dan teman sejati. Maksudnya ialah wali Allah. Bila kita menyebut sahabat dan teman sejati Allah, maka ia secara automatis akan merujuk kepada wali-wali Allah atau al-awliya Allah. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat beberapa ayat yang secara spesifiknya, secara khususnya telah menyebut tentang keadaan atau fenomena kewalian ini. Maka di situ timbul beberapa persoalan yang kita ingin tahu. Apa sebenarnya wali dalam konteks pengajian akidah Islam? Siapakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan wali itu? Dan adakah terdapat di sana kriteria, syarat tertentu untuk menjadikan orang itu wali? Dan apakah sebenarnya polemik ataupun persoalan yang terdapat di sebalik konsep waliullah ini? Pada tahun 1992, kawan saya, Dr. Azmah Manaf, seorang pensyarah bahagian sejarah di Pusat Pengajian Jarak Jauh USM, telah menulis ataupun mengkaji satu isu yang dijadikan sebagai tesis masters beliau yang diserahkan kepada USM pada tahun itu. Dan tesis beliau berkisar tentang seorang, saya tak mahu gunakan nama syekh sebab orang ini bukan syekh sebenarnya, tapi pengikutnya memanggil beliau sebagai syekh. Mungkin lebih wajar kita sebut nama penuhnya sahajalah ataupun nama timang-timangannya. Beliau mengkaji tentang seorang lelaki yang bertanggungjawab menyebarkan ajaran menyembah matahari di balik Pulau Pinang. Pada tahun sekitar 1870-an sehingga tahun 1900 dan seterusnya. Dan insan itu namanya ialah Ahmad Syafi'i, atau lebih manja dikenali sebagai Ahmad Matahari. Maka pengikutnya memanggil beliau sebagai Syekh Ahmad Matahari. Maka dalam tesis Dr. Azmah Manaf ini, beliau telah membuat kajian yang agak komprehensif tentang kemunculan ajaran ini
tentang keturunan Syekh Ahmad Matahari ini dan pengaruh ajaran ini kepada penduduk setempat. Dan sejarah telah mencatatkan bahawa ajaran menyembah matahari ini menjadi satu fenomena pada waktu itu. Sehingga kalau pada tahun itu kita sebut kampung seronok balik pulau, sinonimnya ialah agama menyembah matahari. Sampai sekarang pun keturunan Ahmad Matahari masih wujud. Tetapi dalam seminar-seminar yang kita adakan, kebetulan keturunan beliau hadir sama dan mereka menafikan bahawa mereka masih lagi mengamalkan ajaran menyembah matahari itu. Ya, mereka mengaku datuk nenek mereka, moyang mereka itu memang pernah menyembah matahari, hasil langsung daripada pengaruh Ahmad Matahari ini. Tetapi pada zaman moden ini, keturunan mereka, generasi yang datang selepas itu tidak lagi ataupun sudah mula meninggalkan ajaran menyembah matahari. Kenapa insan ini, Ahmad Syafi'i ini dikaitkan dengan matahari? Ini cerita dia. Kerana beliau pernah diajak berdebat dengan Mufti Kedah pada waktu itu. Saya lupa nama Mufti Kedah pada waktu itu. Dan apabila Mufti Kedah menyoal Ahmad Syafi'i ini, siapakah Tuhan kamu? Maka dia menunjuk kepada matahari. Itu Tuhan aku. Maka beliau pun diharamkan untuk masuk ke negeri Kedah. Lantas beliau lari ke Pulau Pinang dan akhirnya berkampung di Kampung Seronok balik Pulau Pinang. Maka dia beranak pinak di situ sehinggalah keturunannya masih wujud lagi di situ. Cerita yang kedua, Ahmad Syafi'i pernah menunjukkan keistimewaannya itu kepada penduduk kampung, termasuklah kepada masa itu masih lagi ada pentadbir British di Pulau Pinang. Dan itu akhirnya menyebabkan seluruh penduduk kampung, termasuklah pentadbir British ini, mengakui bahawa Ahmad Syafi'i ini adalah seorang insan istimewa yang dianugerahkan keistimewaan luar biasa yang dipanggil oleh orang-orang kampung pada waktu itu sebagai karamah. Karamah sinonimnya ialah kepada wali. Maka mereka memanggil Ahmad Syafi'i atau Ahmad Matahari sebagai waliullah pada waktu itu. Apa yang beliau buktikan kepada penduduk kampung? Satu hari, ketika matahari tegak berdiri di atas kepala, yakni waktu tengah hari, beliau pun sekonyong-konyongnya memanggil orang kampung dan juga pentadbir British keluar beramai-ramai di tengah padang. Kononnya beliau hendak buat satu atau nak memperlihatkan keistimewaan yang ada padanya. Maka Ahmad Matahari pun mengeluarkan satu gulung benang dan dia memegang hujung tali benang itu dan seterusnya membaling gulungan benang itu ke atas dengan izin Tuhan tentunya. Benang ini, gulungan benang yang dilemparkan ke atas itu tegak berdiri macam kita main layang-layang. Malah dia suruh orang kampung pegang tali itu. Memang tegang. Macam kita main wow. Tegangnya benang itu. Itu magic yang pertama. Kemudian yang kedua pula, dia kata, perhatikan apa yang aku nak buat selepas ini. Maka dia pun gerakkan tangan dia, benang itu ke kanan, dengan izin Allah juga. Tentunya, matahari itu bergerak ke kanan. Dia bergerak ke kiri. Matahari itu bergerak ke kiri. Dia turunkan tangan dia. Matahari turun. Dan begitulah seterusnya. Dia main-main matahari itu macam main wow. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Orang kampung mana yang tidak terpegun dengan Ahmad Syafi'i pada waktu itu? Pentadbir British pun kata, ini adalah manusia pilihan Tuhan kamu yang patut diberikan perhatian dan diberikan keistimewaan yang sewajarnya. Maka beramai-ramailah orang kampung di situ menyerahkan diri mereka kepada ajaran Ahmad Syafi'i. Dan antara ajaran yang ataupun fahaman yang popular yang diajar oleh Ahmad Syafi'i ialah
tidak perlu sembahyang. Tidak perlu sembahyang. Bagi beliau sembahyang, solat itu tidak wajib, tidak fardu. Dan yang kedua, jika nak buat haji, tidak perlulah kita membuang duit, tenaga, membazir masa untuk pergi ke tanah haram. Memadai buat haji di Kampung Seronok. Kebetulan di Kampung Seronok itu, di belakang kampung itu ada bukit. Maka dia kata itulah Bukit Arafah. Dan ajaran ini dikenal pasti oleh pihak pentadbir agama pada waktu itu, dan akhirnya mereka mengeluarkan fatwa mengatakan bahawa ajaran ini ajaran sesat dan patut dijauhi. Namun tidak ada apa-apa tindakan pun yang diambil kepada Ahmad Syafi'i ini. Maka persoalannya ikhwah, adakah Ahmad Syafi'i ini adalah seorang wali atau tidak? Dan jika wali dalam kategori apa? Dan adakah keistimewaan yang ada pada Ahmad Syafi'i ini dikatakan sebagai karamah atau tidak? Ini antara benda-benda yang kita nak cuba bincangkan, dan insya-Allah pada akhir nanti kita akan ketemui jawapannya. Apakah benda ataupun perkara, aspek yang kita boleh ketengahkan untuk menjawab ataupun melabelkan Ahmad Syafi'i atau Ahmad Matahari ini. Kita baca dulu buku ini tentang waliullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa antara kriteria utama yang dikaitkan dengan walayah ataupun kewalian yang menjadikan seseorang insan itu menjadi wali Allah, sahabat atau teman sejati Allah, ada dua kriteria. Yang pertama ialah iman, dan yang kedua ialah takwa kepada Allah. Yang pertama ialah iman, dan yang kedua ialah takwa kepada Allah. Cuba kita lihat firman Allah dalam surah Yunus ayat 62 hingga 63 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran ke atas mereka dan tidak mereka bersedih hati, iaitu orang-orang yang beriman. Yakni wali-wali tadi itu ialah orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa. Ini ayat yang dijadikan oleh para ulama akidah untuk mengeluarkan dua kriteria yang menjadi asas dan prinsip kewalian seseorang itu dalam akidah Islam, iaitu iman dan takwa. Dalam kuliah Dr. Khadijah minggu yang dahulu, beliau ada menjelaskan dengan panjang lebar kepada kita tentang takwa. Saya tidak berhasrat untuk mengulangnya lagi lah, apa itu takwa, maksudnya dan sebagainya. Memadai dengan kuliah ataupun dengan penjelasan yang komprehensif diberikan oleh beliau pada waktu itu. Iman juga perkara yang biasa kita dengar, yang biasa kita faham, biasa kita belajar sebelum ini. Maka tak perlu kita nak panjang lebarkan maksud kedua-dua kriteria ini. Bila kita sebut iman dan takwa, maka tergambarlah kepada kita siapakah jenis manusia yang dianggap telah beriman itu dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, apabila Allah menyebut tentang dua kriteria ini, iaitu iman dan takwa, maka dua kualiti ini, dua kriteria ini adalah dikongsi oleh semua orang beriman. Semua manusia yang mengakui bahawa Allah dan Rasul itu sebagai Tuhan dan juga Rasul mereka. Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Sesiapa yang mengaku itu, maka beliau adalah secara literalnya dianggap sebagai waliullah. Dan ini menimbulkan satu konsep kepada kita bahawa wali itu, kewalian itu bukan hanya
ada pada orang-orang tertentu sahaja. Semua orang berhak untuk mendapat taraf kewalian itu. Dan dalam semua orang yang ada hak ini, Allah hanya akan pilih mana-mana manusia yang Allah suka. Itu hak Allah. Untuk dia berikan beberapa keistimewaan, sekaligus menjadikan manusia itu sebagai wali Allah. Dan Allah menjadi wali mereka. Oleh itu, tidak ada konsep, tidak ada kaedah, tidak ada satu metod, tidak ada satu pendekatan yang kita boleh gunakan untuk mencapai taraf wali. Sebab kewalian dan juga kerasulan dan juga kenabian adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Sesuatu anugerah yang tak boleh kita cari. Maka jika ada orang kata, kalau kamu nak jadi tok wali, kamu kena bertapa di Gunung Jerai selama sebulan. Berzikir, bermunajat selama sebulan, tak berhenti-henti berzikir. Berpuasa tak berhenti-henti selama sebulan. Lepas sebulan kamu turun ke bawah, ke daratan, kamu telah pun dianggap sebagai wali. Ini karut. Tidak ada satu metod, satu pendekatan yang boleh kita gunakan untuk mencapai taraf wali itu. Tidak ada. Sebab wali ini hanya satu anugerah yang Allah berikan kepada mana-mana manusia yang mempunyai dua kriteria ini, iaitu iman dan bertakwa. Dan apabila Allah memilih manusia itu sebagai walinya, dan Allah menjadi wali kepadanya, maka tentulah Allah, apabila Allah suka kepada manusia itu, Allah sayang kepadanya, Allah telah menjadikannya sebagai manusia pilihan, maka tentulah Allah akan membekalkan kepadanya satu perkara yang dianggap sebagai keistimewaan. Ataupun dalam akidah ia dinamakan sebagai karamah. Maka karamah itu secara literal bermaksud kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia yang telah dipilih ini. Cuba ikhwah tengok di dalam ayat yang seterusnya dalam handout ini. Apabila kita nak membincangkan tentang karamah, tak boleh kita secara sewenang-wenangnya untuk mengatakan bahawa manusia itu telah mendapat karamah dan manusia ini telah mendapat karamah. Mesti di sana ada satu contoh yang disandarkan kepada nas, iaitu Al-Quran ataupun hadis, untuk kita dijadikan sebagai panduan contoh bahawa manusia-manusia ini telah pun Allah berikan anugerah kewalian itu dan juga anugerah karamah itu kepada mereka. Maka dalam Al-Quran, jika kita perhatikan, ada beberapa kisah yang Allah dengan sengaja nukilkan kepada kita bahawa inilah contoh wali Allah dan contoh karamah yang berlaku dan sabit kepada nas-nas yang sahih lagi benar. Yang pertama, karamah Ashabul Kahfi. Ashab Al-Kahfi, iaitu penghuni gua. Penghuni gua. Dalam bahasa Arab ada dua istilah. Tuan-tuan belajar bahasa Arab sekarang kan? Ada dua istilah yang merujuk kepada maksud gua. Yang pertama Al-Kahfi ini. Satu lagi ialah Ghar. Ra alif ra. Ghar pun juga maksudnya gua. Cuma ahli-ahli bahasa Arab telah membuat sedikit perbezaan secara teknikalnya. Kalau kita sebut ghar, ia bermaksud gua yang kecil. Yang kecil sikit. Maknanya gua itu barangkali besar ruang tamu rumah Hamzah ini sahajalah. Maka itu dikenali sebagai ghar. Kalau Al-Kahf pula, ia merujuk kepada gua yang besar. Yang ada pintu masuknya dan ada pintu belakangnya yang besar, dan dalamnya kita boleh buat pesta. Wujudkan gua yang seperti ini, macam gua Batu Cave itu besar, dalamnya ada lubang sana, lubang sini, ada tempat itu, tempat ini. Itu adalah Al-Kahf. Maka bila Al-Quran menyebut Al-Kahf,
Maksudnya gua ini adalah gua yang besar tadi, yang digunakan oleh pemuda-pemuda yang beriman ini untuk lari daripada kekejaman dan kezaliman raja mereka yang menolak agama tauhid. Orang Kelantan pernah mendakwa ya, pensyarah saya Mahmud Zudi Abdul Majid pernah berseloroh lah ya, dia bergurau. Dia kata orang Kelantan, tolong betulkan kalau saya salah ya, orang Kelantan kat sini, orang Kelantan pernah kata bahawa ghor itu juga mereka gunakan dalam lorat mereka, dalam dialek mereka. Ghor, betul? Ghor maksudnya lebih kurang macam semak kan? Semak, ghor kan? Maka mereka, ustaz saya kata ghor itu berasal daripada istilah ghor, maksudnya gua ataupun macam satu semak yang kecil-kecil. Semak itu ada lubang untuk kita buang air besar atau buang air kecil. Wallahu a'lam lah kebenarannya ya. Dia berseloroh. Okey. Kita kembali kepada ayat ini. Dalam surah Al-Kahf ayat 10, Allah berfirman, "Idh awal fityah," tak kala para pemuda. Allah gunakan istilah al-fityah. Al-fityah ini kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, itu pemuda-pemuda yang berusia antara 20 hingga 25 tahun. Al-fityah, pemuda yang masih lagi bertenaga, bersemangat dan muda-muda macam antum semua. Kalau saya tak panggil fityah dah ya, panggil istilah lain. Iza awal fityatu ilal kahfi, tak kala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Faqalu, lalu mereka berdoa, lalu mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Bila mereka berdoa dan mereka menyeru nama Tuhan, maknanya pemuda-pemuda ini pemuda yang beriman kepada Allah. Di mana sebenarnya gua ini? Ini masih lagi menjadi teka-teki. Dan tak perlu kita nak susah payah, susah hati mengenangkan di mana gua ini. Tak perlu. Sebab tidak ada mana-mana statement pun yang mengatakan bahawa dengan tempat Al-Kahf yang dimaksudkan ini ada di tempat itu. Adalah orang kata di Jordan, ada yang kata di Iraq, ada di Syria. Dan pegangan kita ialah, jika benarlah gua yang ada di Jordan itu gua Al-Kahfi ini, maka tidaklah wajar untuk kita menjadikan Al-Kahf itu, gua itu sebagai tempat mustajabnya doa. Ada orang buat pakej pelancongan di Jordan, ini gua Al-Kahf, gua Ashabul Kahf. Maka pakat pergilah beramai-ramai ke gua itu, menadah tangan berdoa. Kononnya berdoa dalam gua ini mustajab. Ini bid'ah yang dalalah. Tak pernah disebut pun dalam Quran, dalam mana-mana hadis, bahkan dalam pandangan ulama salafus soleh bahawa doa kita mustajab bila dibaca dalam Al-Kahf ini. Nak mustajab pergi Mekah lah, berdoa depan Kaabah, yang itu confirm, ada teks, ada nas yang menyebutkan hal yang kemustajaban doa itu, tapi tidak dalam Al-Kahf ini. Dan raja yang memerintah pada waktu itu di negeri ini, raja yang menolak untuk beriman kepada Allah. Maka pemuda ini ada ahli tafsir kata 5 orang, termasuk anjing dia 6. Ada yang kata 7 orang pemuda, masuk anjingnya 6 orang, 8. Dan ada yang kata 4 pemuda, masuk anjing itu 5. Ini pandangan para ulama. Tapi kata Ibnu Katsir, pandangan beliau percaya, beliau mengatakan bahawa mungkin yang paling tepat antara semua nombor itu ialah 7 orang pemuda campur anjing itu, maka 8 makhluk yang melindung di dalam gua Al-Kahfi ini.
Dan berapa lama mereka berlindung dalam gua ini? Dalam ayat yang berikutnya Allah menyebut mereka berlindung selama 309 tahun. Dan mereka ditidurkan oleh Allah, termasuk anjing itu, di dalam gua ini selama 309 tahun. Isunya, tak ada orang jumpa ke mereka ni tidur ramai-ramai dalam gua? Ada. Ulama tafsir menyebut ada. Tetapi mereka tidak mengganggu Ashabul Kahfi ini tidur kerana mereka tidur dengan mata yang terbuka. Ini karomah yang Allah berikan kepada mereka ini. Maka orang-orang kampung yang melewati gua itu, bila melihat anjing itu buka mata, pemuda-pemuda ini buka mata, mereka tak percayalah bahawa pemuda-pemuda ini dan anjing ini sedang nyenyak tidur dengan lena. Dan dalam tempoh 309 tahun itu berlaku pelbagai peristiwa di negeri ini, sehinggalah mereka dibangkitkan semula. Maka raja yang memerintah negeri itu sudah kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini contoh karamah. Yang pertama berlaku kepada manusia-manusia yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh yang kedua, iaitu karamah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Ada orang kata oleh kerana Musa juga bin Imran. Adakah mereka ini dua beradik? Ada orang tanya kepada kita. Maryam binti Imran, Musa bin Imran. Nabi Musa alaihissalam. Jawapannya tidak. Nama sama tapi orangnya berbeza. Sebab Musa mewakili zaman yang berbeza. Lepas datang 5 atau 6 rasul selepas Musa, barulah munculnya Nabi Zakaria alaihissalam. Zaman di mana Maryam ini hidup. Maryam ini muncul pada waktu itu. Dan Imran ini adalah ayah kepada Maryam, juga merupakan seorang lelaki soleh. Beliau pernah bernazar kepada Allah, jika Allah kurniakan kepadanya anak, maka anak itu beliau akan wakafkan, berikan kepada rumah ibadat pada waktu itu. Ini nazar yang biasa berlaku, dibuat oleh orang pada zaman ini. Bila dapat anak, biasanya anak lelaki yang diwakafkan kepada rumah ibadat, bukan perempuan. Tapi Allah bagi kepada Imran ini dan isterinya. Sumber Israiliyat menyebut isteri Imran namanya Hannah. Dalam tradisi Kristian, Saint Annes atau Saint Annes. Gereja Saint Annes itu mengambil sempena nama ibu kepada Maryam. Tapi sumber hadis tidak menyebut siapa nama isteri Imran itu. Wallahu a'lam. Bila Allah berikan Maryam kepada mereka, oleh kerana Imran telah bernazar kepada Allah untuk mewakafkan Maryam kepada rumah ibadat, maka beliau pun beri kepada satu rumah ibadat yang diketuai, yang diselia oleh Nabi Zakaria alaihissalam pada waktu itu. Dan rumah ibadat itulah yang akhirnya menjadi tempat peribadatan Maryam ini. Ini kisahnya dalam surah Ali Imran ayat 37 ini. Allah berfirman dalam ayat ini, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab. Mihrab ini tempat yang menjadi fokus dalam rumah ibadat itu. Maka Zakaria mendapati sentiasa ada makanan pada sisi Maryam. Zakaria ini dia tunggu di luar rumah ibadat itu. Dia boleh tengok siapa yang keluar masuk. Dia tak nampak siapa pun. Yang masuk Maryam seorang aja. Dan bila Maryam masuk, dia tak pernah keluar. Kok dah nak pergi kedai cari buah anggur, cari buah apple, cari buah limau, cari buah pelam. Tak ada.
Bila Zakaria masuk untuk melihat keadaan Maryam, ada makanan pula di sebelah dia. Mai tang mana ni makanan ni? Maka dia tanya kepada Maryam, qala ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana kamu memperolehi makanan ini? Maka Maryam menjawab, qalat huwa min indillah, makanan ini daripada sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikenakinya tanpa hisab. Ini antara karamah yang Allah berikan kepada Maryam, seorang wanita manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan dua kisah ini, Ashabul Kahfi dan juga Maryam, ada tak kita lihat dalam teks-teks Al-Quran ini, mereka ini mempamerkan karamah mereka kepada manusia lain, mempamerkan dengan sengaja, menunjukkan dengan sengaja untuk menghiburkan manusia lain bahawa ini karamah aku? Tidak. Tetapi ini berlaku kadang-kadang tanpa mereka sedari pun. Ashabul Kahfi tak pernah pun expect mereka akan ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Sebab itu bila mereka bangun dari tidur itu, ketua mereka perintahkan salah seorang pemuda ini pergi ke pasar untuk mencari makanan. Sebab mereka lapar kan, tidur lama, lapaklah perut. Maka esoknya itu bangun pergi ke pasar. Dan duit shilling itu mereka gunakan duit shilling yang ada nama raja 309 tahun yang lepas. Dia bagilah duit tu pada peniaga dia pasar. Peniaga itu kata, duit mana mai 300 tahun tu lama, tak pernah kami tengok pun duit ni tak laku dah ni. Terkejutlah pemuda ni. Baru semalam kami lena, takkan tak laku dah hari ni? Hang jangan main-main dengan kami. Siasat benar bahawa masa telah pun berubah 309 tahun. Ini mereka tak pernah pun jangka akan berlaku kepada mereka. Sama juga kepada Maryam binti Imran. Dia tak pernah pun jangkakan bahawa Allah akan bagi makanan kepada dia ini ketika atau tak kala dia sedang beribadat kepada Allah. Adalah, dia pun makan. Bila orang tanya, takkan Zakaria yang bagi, takkan aku yang pergi beli, Allah lah yang bagi kepada makanan ini kepada aku. Ini karamah. Maka ini konsep karamah yang sepatutnya kita fahami berlaku kepada manusia yang telah diangkat oleh Allah sebagai waliullah. Contoh yang ketiga sebagai perbandingan lagi, di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Contoh ideal yang saya ingin kongsi dengan ikhwah sekalian ialah kisah yang berlaku kepada Umar Al-Khattab. Satu hari, hadis ini hadis sahih Bukhari dan Muslim, terdapat dalam koleksi Bukhari dan Muslim. Satu hari Umar sedang berkhutbah di atas mimbar dan para sahabat lain di bawah. Tiba-tiba Umar menjerit, Ya Sariyah ibn Zunaim, ilal jabal. Wahai Sariyah bin Zunaim, pergi ke bukit. Sahabat bawah terpinga-pinga. Malahu. Apa kena dengan Amirul Mukminin? Apa kena dengan dia ni? Tiba-tiba menjerit macam ni. Lepas habis khutbah Umar turun daripada mimbar. Ali bin Abi Talib tanya kepada Umar, kenapa Amirul Mukminin? Kenapa kamu Umar menjerit tadi? Dia kata, tengah aku berkhutbah itu, aku mendapat firasah. Ini karamah Umar, firasah. Dia mendapat satu firasat bahawa tentera yang aku hantar di Iraq itu, yang dipimpin oleh Sariyah bin Zunaim ini, panglima tenteranya, sedang dikepung oleh tentera musuh. Maka aku nampak bukit itu tempat yang paling selamat untuk mereka naik untuk menyerang balas musuh ini. Maka aku jeritlah. Aku pun tak perasan aku jerit. Ilal jabal. Dengan izin Tuhan, teriakan Umar tadi ini di Madinah
didengari oleh Sariyah bin Zunaim di Iraq. Mana ada mikrofon? Mana ada Skype? Jauh sekali nak pakai handphone. Bila Sariyah dan tenteranya balik ke Madinah, cerita itu sampai kepada orang-orang Madinah. Kami mendengar satu suara yang menyuruh kami naik ke bukit. Siapa ya yang berteriak itu? Para sahabat yang ada pun, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini suara teriakan Umar hari itu kepada kamu semua wahai Sariyah. Ini karamah yang Allah berikan kepada Umar Al-Khattab. Satu perkara yang Umar tak sendiri jangka akan berlaku kepada dia, tetapi Allah berikan pada waktu itu, dan spontan Umar gunakan untuk menyelamatkan tenteranya daripada diganggu ataupun diserang oleh pihak musuh. Oleh itu, tuan-tuan, ikhwah sekalian, apabila kita menyebut tentang konsep wali dan juga konsep karamah ini, jika ada mana-mana manusia yang secara sengajanya mendakwa dia itu tiba-tiba wali Allah dan dia ada kuasa-kuasa karamah yang luar biasa ini, maka percayalah, yakinlah bahawa orang ini sebenarnya sedang mendustakan kita semua. Tanpa mempedulikan bagaimana penampilannya itu sekalipun. Mungkin penampilan yang wara', penampilan seperti yang ulama'. Tetapi kalau dia mendakwa yang sedemikian, maka sepakat ulama' akidah mengatakan bahawa cerita itu cerita dusta. Kalau benar sekalipun dia boleh terbang ke langit, kalau berjalan tak macam kita kan, jalan terbang di udara, tak payah naik kereta, boleh terbang, maka itu bukan karamah atas kewaliannya, tapi itu ialah sama ada istidraj ataupun irhas, kerana dia sebenarnya bukan wali Allah tetapi wali syaitan. Seorang lelaki yang telah mengaku menjadi rasul selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW, namanya Musailamah. Dalam sejarah ulama sebut sebagai Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu maksudnya kaki penipu. Musailamah kaki penipu. Di Musailamah ini mengaku sebagai rasul, maka confirmlah kaki penipu. Dia pun ada kuasa luar biasa. Maka dia gunakan kuasa luar biasa itu untuk mempengaruhi ataupun untuk meraih populariti dalam kalangan pengikut-pengikut dia. Tetapi ulama akidah kata kuasa luar biasa ini bukanlah karamah tetapi irhas. Dalam akidah istilah yang digunakan ialah irhas. Irhas maksudnya suatu kuasa luar biasa yang Allah berikan kepada manusia itu bukan untuk memuliakan dia, tapi untuk menambahkan penghinaan kepada dia. Sebagai contoh, Musailamah. Di kampung beliau itu kemarau panjang. Ada satu telaga di kampung itu. Air makin kering. Makin sehari makin surut, makin kering. Maka kata pengikut-pengikut dia, kamu kan Nabi Musailamah, pilihan Tuhan. Kamu jampi-jampilah serapah sikit telaga kita ni supaya air naik. Maka Musailamah kata, okey, tak ada masalah. Kalau kamu nak tengok aku punya kuasa luar biasa, aku boleh buat. Kena cedok air dalam telaga itu sedikit, dia jampi-jampi, dia komo-komo, dia ludah balik dalam telaga itu. Dia meludah dalam telaga itu. Dengan izin Allah, sepatutnya dia berniat supaya air telaga itu naik. Lepas dia ludah-ludah tu, air itu terus kering. Terus kering. Tapi dia pandai. Musailamah pandai. Bila pengikut dia nampak, kami nak air, bukan nak kering. Dia kata, iyalah betul lah, tapi kamu cuba perhatikan. Tadi kan ada air sikit. Lepas aku jampi-jampi, terus kering. Maka itu juga menunjukkan bahawa aku seorang yang luar biasa. Ini irhas. Contoh kedua, Musailamah boleh mengubati orang macam Nabi Isa AS. Satu hari seorang lelaki yang sepet mata dia, pengikut dia jugalah, mata dia buta sebelah, tak nampak. Dia pergi kepada Musailamah, dia minta Musailamah jampi-jampi sikit mata aku ni. Wahai Musailamah, kamu kan Nabi,
tolonglah ubati mata aku sebelah ni supaya dapat celak macam orang lain. Aku pun nak celak juga. Kata Musailamah, okey, mai sini. Dia pun jampi-jampi sikit, ludah-ludah sikit mata kawan ni. Sepatutnya celak. Tetapi dua-dua terus buta. Sebelah lagi jadi sepek, terus buta. Dari sudut lain, ini satu perkara luar biasa juga. Tetapi dari sudut akidah, ini irhas yang Allah berikan kepada Musailamah si kaki penipu ini untuk menambahkan penghinaan kepadanya dan menunjukkan dan membuktikan bahawa apa yang berlaku kepada Musailamah itu bukanlah satu perkara karamah dan beliau bukanlah seorang wali Allah. Oleh itu ikhwah sekalian, selepas kita memerhatikan semua yang tadi itu, maka dalam pengajian, dalam akidah Islam, seperti yang tadi nyatakan di awal tadi, maka semua orang yang beriman, yang mempunyai kriteria iman dan takwa yang sebenarnya kepada Allah adalah merupakan wali kepada Allah. Dan Allah juga merupakan wali kepada mereka. Ini sebagaimana yang Allah rakamkan dalam surah yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat 257, Allah menyebut Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah wali kepada orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Itu sahaja yang saya kongsi dengan ikhwah sekalian. Jika ada sebarang persoalan, sebarang kemusykilan, ataupun nak komen, nak tambah apa-apa, saya persilakan. Cakap sikit Ustaz. Saya tak berapa tahu sangat pasal mengenai orang selalu sebut pasal wali-wali Songo daripada negara dari Indonesia. Dia orang ada gambar 6 orang kalau tak silap saya dengar. Wali Songo ni. Lepas tu bila saya pergi kepada rumah salah seorang kawan saya, dia simpan gambar wali Songo tu dalam macam rantai. Dia bukan tangkai, dia rantai tapi dia dalam rantai tu boleh simpan gambar. Dia kata wali Songo ni setiap kali dia kata kalau berdoa, pegang kuat-kuat tu berdoa. Jadi dia kata kebanyakan doa dia mustajab. Jadi macam mana pula orang boleh tahu dan ada gambar wali Songo ni? Ya. Yang terakhir tu Kak Ji bagus. Soalan kita fikirkan. Wali Songo maksudnya wali 9. Songo tu 9. 9. Jadi 9 orang wali yang bertanggungjawab untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kisah mereka ini benar. Kalau kita perhatikan babat ni maksudnya kitab-kitab manuskrip Jawa kuno. Memang ada kisah tentang wali-wali 9 orang ini. Masing-masing belajar bersama-sama di Mekah. Bila sampai kembali ke tanah Jawa, mereka kembali ke kampung masing-masing. Sunan Kalijaga di kampung ini, Sunan Bonang di kampung ini, Sunan Giri di sini, Sunan Raden Patah di sana, Raden Paku di sini. Dan semua ini ada nama-nama yang tersendiri. Dan mereka ini, ikhwah, tidak pernah pun mendabik dada ataupun mengatakan bahawa mereka ini seorang wali. Tidak pernah pun mereka sebut dalam mana-mana statement bahawa mereka itu seorang wali. Mereka cuma kata kami ini da'i atau pendakwah yang datang untuk mengislamkan penduduk tanah Jawa. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga. Sebab cerita tentang Sunan Kalijaga ini sangat masyhur, dipetik oleh mana-mana sarjana yang mengkaji tentang metod dakwah melalui muzik, metod dakwah melalui kesenian. Sebab Sunan Kalijaga menggunakan muzik sebagai wahana ataupun bahan-bahan dakwahnya, iaitu wayang kulit dan juga gong. Wayang kulit di tanah Jawa sebelum Sunan Kalijaga masuk, mereka membuat kisah-kisah yang memuja tentang Tuhan-Tuhan dalam agama Hindu. Dia menyebut dewa-dewa Hindu. Bila Sunan Kalijaga masuk ke tanah Jawa, dia memerhatikan bahawa penduduk kampung itu sangat taksub kepada wayang kulit. Tak nak bekerja
Tak nak buat benda hanya semata-mata nak tengok wayang kulit sahaja. Maka dia telah mengislamkan wayang kulit itu. Dia kekalkan produksi itu. Cuma watak itu dia ubah. Contohnya kalau watak itu watak Dewa Rama, dia ubah menjadi watak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Watak dewa ini dia ubah jadi Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia islamkan wayang kulit itu. Maka hasilnya sangat luar biasa. Hampir semua penduduk Jawa di situ memeluk agama Islam hanya kerana wayang kulit. Yang pertama. Dan yang kedua, beliau tahu bahawa penduduk di situ sangat suka kepada gong. Maka di masjid, dia perintahkan anak-anak murid dia bina satu gong, letakkan di pagar masjid. Setiap kali nak masuk waktu, dia ketuk gong itu. Ini asal usul kita ketuk gong di balai-balai soh, di surau-surau di Malaysia. Beduk itu. Dan dia azankan. Maka orang-orang Jawa yang suka kepada gong, beduk ini tengok, oh, tertarik dengan agama Islam. Ini metod. Walaupun kawan-kawan dia yang lain, 8 wali lagi itu menolak metod ini. Sebab mereka kata ini bid'ah. Nabi tak pernah buat. Dan takut dakwah yang murni itu diresapi pula oleh unsur-unsur yang bid'ah seperti ini. Maka kata Sunan Kalijaga, relax lah. Tak apa. Yang pentingnya, mereka ini kita jinakkan dulu kepada akidah. Lama-lama kita explain kepada mereka hukum hakam yang sebenarnya tentang muzik. Itu kisah Sunan Kalijaga. Dan Kalijaga ini bukan nama benar. Saya tak ingat nama sebenar beliau. Kalijaga ini maksudnya, apa maksud kali dalam bahasa Indonesia? Kalau ada sumur, bukan. Itu lain-lain. Kali ini maksudnya sungai. Betul Iman, sungai. Kali. Dan jagalah, penjaga. Maka orang ini, Sunan ini, Syekh ini terkenal dengan kisahnya menjaga sungai di kampung itu. Dia diperintahkan, dia asalnya seorang perompak. Ini cerita dia. Dia seorang perompak. Seorang bandit di kampung itu. Maka dia satu hari dia nak kembali bertaubat kepada Allah. Maka dia jumpa dengan Sunan Bonang, guru dia tu, juga antara wali Songo. Maka Sunan Bonang kata kepada dia, aku tahu asal-usul kamu jahat dulu. Kalau kamu nak berilmu, nak menuntut ilmu dengan aku perintahkan kamu supaya jaga sungai ini. Dia jaga sungguh, siang malam, tak pergi ke mana. Maka akhirnya orang kampung menamakan dia Kalijaga. Bila dia dapat ilmu itu, dia menjadi orang yang soleh, yang beriman, bertakwa. Maka dia tambahkan Sunan di situ, Sunan Kalijaga. Okey, balik kepada soalan tadi. Oleh kerana setiap sunan-sunan ni, setiap wali-wali ini, setiap syekh-syekh ni tidak pernah pun mendabik dada bahawa mereka ini adalah wali. Hanya pengikut sahaja yang mendakwa mereka itu wali. Biasalah kan, bila kita ada seorang guru yang mempunyai ilmu yang sangat banyak kan, yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah, maka pengikut akan mula menjadi ta'assub kepada guru ini. Ini lumrah yang berlaku di mana-mana sahaja. Antaranya mereka mengatakan bahawa syekh-syekh ini adalah wali Allah. Mereka mendakwa bahawa apa sahaja yang dipegang oleh wali-wali ini ada kuasa yang luar biasa. Termasuklah macam Kak Ji sebut tadi itu, menggunakan gambar-gambar mereka itu sebagai satu perantaraan untuk memustajabkan doa. Soalan pertama yang kita kena lihat, betul ya? Dari mana mereka tahu bahawa itu muka Sunan Kalijaga? Itu muka Sunan Bonang? Itu muka Sunan Giri? Tidak ada pun dalam babat-babat Jawa ini gambar mereka 99 orang. Tidak ada. Habis macam mana mereka tahu itu muka Sunan Kalijaga? Itu pendustaan yang pertama. Yang kedua, telah kita bincangkan dalam kuliah-kuliah yang sebelum ini, khususnya bila saya menyebut tentang tawassul dulu, ingat tak? Di rumah Hamzah juga. Antara tawassul
yang dibenarkan dalam Islam, dalam syarak ialah bertawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Itu tidak ada khilafnya. Para ulama sepakat tentang itu. Tetapi kalau bertawassul dengan orang-orang soleh yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia, termasuklah sunan-sunan wali-wali songo ini, itu ada khilafnya. Tetapi tidaklah boleh kita mengambil kesempatan di atas kebenaran yang ulama akidah berikan itu untuk kita melebih-lebih di dalam menggunakan perantaraan itu. Termasuklah menggantung gambar, malah memegang gambar itu pula dengan berdoa. Ini persis seperti cara doa yang dilakukan di dalam tradisi agama Kristian. Maka itu tertolak dengan sendirinya. Saya khawatir Kak Ji, kawan Kak Ji itu boleh terjerumus ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak berdoa menggunakan orang soleh boleh. Saya ulang balik ya, saya ulang balik. Contoh doa itu. Kita melawat satu kampung di Kelantan. Maka kita pun disebut oleh orang tempatan bahawa di masjid ini dahulunya Tok Kenali yang bina. Tok Kenali ulama terkenal di Kelantan. Nama benar dia Muhammad bin Yusuf Al-Kanali. Orang panggil Tok Kenali. Maka kita pun berdoa lah. Ya Allah, ya Tuhanku, Tok Kenali seorang ulama, seorang yang soleh dahulu, ya Allah. Maka dengan keberkatan Tok Kenali ini, ya Allah, mohon kepada Allah. Dengan keberkatan Tok Wali, dengan keberkatan Tok Kenali ini, ya Allah, aku mohon kepadamu, maka ampunkanlah dosaku. Dan itu para ulama kata boleh. Khilaf ulama kata boleh. Tanpa kita memegang ataupun kita menggunakan apa-apa objek yang didakwa ada kaitan dengan orang-orang soleh itu. Itu jelas. Ya, saya tahu. Kadang-kadang ada ramai orang buat. Kan? Bukan saja gantung di tengkok, tapi dia juga digantung di dinding. Bersusun wali 9 itu kan. Kalau kita pergi makan tom yum di kedai kan, kita nampak berserban itu kira ada 9 orang itu adalah wali songo. Mengapa pakai kepercayaan lah. Dan benda itu telah pun kita kupas dengan panjang lebar dalam kuliah-kuliah yang lepas sebelum ini. Allahu a'lam. Ada lagi soal lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi di antara kesimpulannya untuk kita, walaupun kita nampak benda pelik berlaku dilakukan oleh seseorang, jangan terus kata orang ni wali Allah. Nampak aja benda pelik, oh wali ni. Dan di Malaysia yang disebut tempat keramat ni macam-macam. Ada busut keramat. Ada pokok keramat. Ada batu keramat. Ada buaya, biasa kita kata buaya darat. Buaya keramat pun ada. Ada tasik keramat. Ada kubur keramat. Jadi benda-benda yang pelik bukan menentukan sesuatu itu keramat. Sebagai contoh, Fir'aun dia suruh sungai Nil tu pergi daripada bukit turun ke laut. Dia suruh terbalik daripada Kuala naik ke hulu. Naik so apa, memang air sungai Nil tu naik, tetapi Fir'aun tu mengaku Tuhan. Sampai macam tu sekali. Kemudian raja di zaman Nabi Yusuf, dia bermimpi 7 ekor lembu gemuk dan 7 ekor lembu kurus. Macam mana dia dapat mimpi yang betul? Di zaman Nabi Musa, sebelum di waktu Nabi Musa nak dilahirkan, Fir'aun bermimpi. Dan bila dia ceritakan mimpi dia kepada pentakwil mimpi yang ada di sekeliling dia,
mereka beritahu akan lahir seorang budak daripada keturunan Bani Israel yang menjatuhkan kerajaan tuanku. Bunuh semua budak-budak yang baru lahir. Macam mana mereka dapat mimpi-mimpi yang betul? Sedangkan mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi, perkara yang pelik tidak menentukan mereka itu adalah karamah. Di antara contoh zaman Nabi Musa lagi ialah Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun disuruh pergi berjumpa Fir'aun, mengajak Fir'aun beriman kepada Allah. Dan dia mengeluarkan tongkat dia sebagai mukjizat. Tiba-tiba Fir'aun kata, siapa yang boleh lawan Musa ni? Jadi ahli-ahli sihir yang hebat-hebat di zaman Fir'aun tu berkumpul. Dan masing-masing mengeluarkan tongkat-tongkat dia orang. Tiba-tiba menjadi ular. Ular datang nak terkam Nabi Musa. Okey, kalaulah benda luar biasa kita panggil keramat, ahli sihir Fir'aun ni adalah wali yang mempunyai keramat. Tetapi tidak. Dan di antara ulama-ulama kita telah memberikan 6 jenis nama kepada benda-benda yang dipanggil khawarikul adat, benda-benda yang luar biasa. Yang pertama mukjizat, yang kedua karamah, yang ketiga ma'unah, yang keempat irkhas, yang kelima istiraj, yang keenam sihir. Jadi maknanya bukan semua benda yang luar biasa kita panggil karamah ataupun keramat. Jadi balik kepada cerita apa tadi? Ali Matahari apa? Sembah Matahari. Ya. Ahmad Matahari ni. Jadi bukan semua benda yang pelik-pelik kita panggil keramat. Macam itulah kita umpamanya kalau kita balik ke kampung ke apa tempat kita dengan apa contoh macam ayah pinnya ke segala bentuk apa lain-lain, walaupun mereka mempunyai yang kita nampak pelik, itu bukan bererti keramat. Wallahu alam. Ya. Adakah yang orang yang ulama-ulama yang meninggal tu bila ada hari tu Muhammad Al-Makki yang tiba-tiba ada macam gempa dekat Mekah, bila seorang ulama tu meninggal, mendung tu pergi karamah? Hanya kebetulan sahaja. Kebetulan saja, tidak ada kaitan dengan hidup ataupun yang mati. Bahkan kalau itulah kita nak anggap sebagai karamah, kisah yang kata bila Nabi Muhammad dilahirkan, kan ada kisah yang kata bahawa api di Parsi itu tiba-tiba terpadam semua itu kisah yang tidak bersumberkan daripada hadis yang sahih. Kalau ada pun berlaku, itu hanya kebetulan sahaja. Kalau ada cubaan untuk mengatakan itu adalah antara tanda-tanda bahawa seorang Rasul Nabi akan muncul, itu satu cubaan yang agak kabur. Apatah lagi pula kalau kita nak kaitkan dengan bencana-bencana itu dengan seorang manusia biasa sahaja. Okey, sebelum kita tutup ya, saya nak sudahi kuliah pada petang ini dengan satu kisah lagi. Saya fikir wajar untuk dikongsi bersama. Itu kisah Umar Al-Khattab juga. Karamah beliau yang kedua. Apabila Mesir jatuh ke tangan Islam, dipimpin oleh Panglima Amrul As, maka Amrul As telah pun cuba untuk menyemak segala amalan-amalan jahiliah yang terdapat dalam kerajaan ataupun dalam amalan penduduk Mesir pada waktu itu. Dan antara amalan terkenal yang dibuat oleh orang Mesir, mereka akan mencampakkan seorang gadis sebagai korban ke dalam Sungai Nil apabila Sungai Nil itu tidak mengalir ataupun tidak mengeluarkan air yang banyak, khususnya dalam musim-musim kemarau. Itu yang berlaku. Dan bila Amrul As dilantik sebagai gubernur Mesir, dia menegah perbuatan ini.
Dia tak benarkan lagi mana-mana gadis dara dikorbankan dalam sungai Nil. Maka dengan izin Tuhan juga, sungai Nil itu semakin hari semakin kering, semakin hari semakin kering. Wahai sebelum itu, sebelum Islam masuk, bila mereka campakkan saja korban dara, sungai Nil itu akan naik air dia. Tapi bila dia berhenti saja, air itu semakin hari semakin surut, semakin hari semakin kering. Maka orang-orang Mesir yang baru masuk Islam ni berkatalah kepada Amrul As, itulah kami dah kata, suruh buat tak mau, kan jadi macam ni. Macam orang kata pada kita lah kan, kita bila pergi mengaji kan, ada ilmu sikit dalam dada, kita pun tak maulah pakai tangkal-tangkal ni kan. Tak maulah ustaz kata pakai tangkal kat tangan, kat kaki, kat perut ni syirik kan, khurafat. Tak mau pakailah pada anak kita. Nak jadi ceritanya malam tu anak kita keriau tak mau berhenti pula dah. Dia nangis tak mau berhenti malam tu. Maka orang pun katalah dalam keluarga kita ni, itulah depa mengaji pandai sangat, kita ni ikhtiar. Samalah apa yang berlaku pada orang Mesir pada waktu itu. Maka Amrul As pun menghubungi Umar Al-Khattab di Madinah, tanya bagaimana nak buat. Maka Umar pun tulis satu surat. Wahai sungai Nil, kata Umar dalam surat itu, jika kamu mengalir kerana kamu sendiri yang nak mengalir, maka berhentilah mengalir wahai sungai Nil. Umar tambah lagi, tetapi wahai sungai Nil, jika kamu mengalir kerana Allah yang memerintahkan kamu agar mengalir, maka mengalirlah dengan sederas-derasnya. Maka Umar pun perintahkan kepada para sahabat di Mesir, surat itu campakkan ke dalam sungai Nil. Dengan izin Allah, dengan karamah yang ada pada Umar Al-Khattab, air sungai Nil itu pun semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak dan semakin bertambah. Ini bukti ataupun kisah yang disebutkan di dalam hadis-hadis sahih Nabi SAW, menunjukkan bahawa antara karamah yang ada pada Umar Al-Khattab ini. Itu sahaja. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya pada kita semua, dan kita sudahi majlis kita ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tuan rumah nak kata apa-apa ke? Ada nak kata apa-apa ke? Ya.